kita berhenti sampai soalan nombor 9. Betul? So kita sambung hari ni muka surat nombor 10, soalan nombor 10. Okay ya, so kita sambung nombor 10. Betul kan? 9 hari tu. So nombor 10. Okay, so nombor 10 sini dia kata 4 koin yang sama saiz tetapi berlainan berat diletakkan atas meja. So antara A, B, C dan juga D, yang manakah mengenakan tekanan yang paling tinggi pada meja? Jawapan awak apa dia? Sekarang ni tajuk tekanan. So kat sini ada dua jenis, iaitu kayu ataupun besi. Ini pun besi ataupun kayu, ini besi sahaja, ini kayu sahaja. Jadi manakah yang mengenakan tekanan yang paling banyak kepada meja? Okay, jawapan? Okay, jawapan yang lain? Ada awak tahu tak macam mana nak tengok ni? Okay, ingat balik tekanan kan? Okay, dia akan berbeza pada setiap satu luas objek, satu lagi berat dia. Okay, ataupun jenis dia lah. Kita tengok sini ya. Kalau sini dia kata permukaan yang macam ni ada garis-garisan ni kan. So ni kayu. Yang ni manakala ini pula adalah besi. Untuk A, tak macam mana? Awak bayangkan separuh berat kayu, separuh berat besi. Okay, kita letakkan pada satu ni dan juga nampak tak dia semakin tirus. Jadi untuk jawapan untuk B dan juga D kurang tepat. Kenapa? Okay, kenapa? Sebab satu lagi luas permukaan dia. Tekanan yang diberikan untuk B dan juga D kurang kepada meja lah. Okay, tapi kalau macam A dan juga C adalah tekanan yang tinggi. Cuma antara A dengan C, okay, nampak tak sini? Ini separuh kayu, separuh besi. Dan juga ini totally besi semuanya. Jadi yang C adalah memberikan tekanan yang paling banyak kepada meja tersebut. Kerana satu lagi permukaan dia kurang luas, dia kecil dekat sini. Jadi meja ni akan dapat tekanan yang tinggi. Okay, so jawapan dia adalah C. Jawapan dia C. Boleh faham? Jelas ah? D kayu saja. So kayu dengan besi, besi lagi berat. Okay, so jawapan dia adalah C. 10C ya. Okay, kita tengok pula nombor 11. Okay, cikgu harap korang faham lah tu kenapa. Okay, nombor 11 pula sini adalah sistem hidrolik. Okay, so jika satu daya 200N, okay, daya dia dikenakan pada ombor kecil ini.
Okay, so berapakah beban yang boleh diangkat oleh omboh yang besar? Okay, so formula dia F1 bahagi A1, okay, tekanan bahagi dengan luas, okay, sama dengan tekanan nombor 2, F2 bahagi dengan A2. Okay, so berapakah jawapan dia? Okay, so formula dia F1 okay, bahagi dengan A1. Oh, okay. Cikgu repeat balik. Okay, macam ni. Dia kata sini tekanan dia cikgu kata sini sistem hidrolik kan. Dia kata sini satu daya yang dikenakan pada omboh ni. Omboh ni kecil. So daya yang ditekankan tu kan 200 Newton. Okay, 200 Newton. Kemudian dia kata sini berapakah beban yang ni? Berapakah beban yang ini? Okay, supaya boleh diangkat tolak ni untuk angkat tomboh ni. So berapa daya yang ditolak kat sini untuk mengangkat omboh besar tu. So dia nak minta sini F2. Okay, yang ni adalah F2. F2. So dia tanya awak F2 tu berapa? Untuk kira ni, okay, kira ni betul. So awak kena gunakan F1. Okay, awak bahagi dengan F1 bahagi dengan A1. Kemudian benda ni sama dengan okay, F2 F2 bahagi dengan A2. Okay, so awak isilah F1 sini adalah 200 Newton, A1 yang ni, luas dia 0.2 meter persegi. Okay, kemudian F2 yang kita nak cari, F2. Kemudian ni A2 adalah 4.0 meter persegi. Okay, so jawapan yang paling tepat adalah so 200 Newton darab dengan 4.0 meter persegi, kemudian bahagi dengan 0.2 meter persegi. So jawapan dia adalah 200 okay, darab dengan 4.0 sebab A2 kan, F1 bahagi dengan F1 darab dengan A2. So 200 darab dengan 0.4. Okay, dahulu, lepas tu awak bahagi dengan 0.2. Okay. Dan awak bahagi dengan kita ada simbol bahagi dengan 0.2. Jadi jawapan dia adalah ya, 4,000 Newton sama dengan 4,000 Newton. Okay, pandai. So jawapan dia adalah D. Okay, macam tu. So cari dia macam ni sajalah formula dia. Okay. So yang lain boleh faham Cikgu harap korang boleh faham yang ni. Senang saja. Okay, so cikgu pergi soalan seterusnya. Okay, nombor 12 pula. Okay, ini adalah tiub Bernoulli. Ingat lagi tekanan yang dikenakan oleh Bernoulli, tapi ni untuk air lah. Okay, tekanan pada air. Dan digunakan aliran macam ni. Okay, so antara yang berikut manakah mengenakan tekanan paling tinggi? Okay, ini aliran udara masuk sini dan juga keluar kat sini. Jadi tekanan udara paling tinggi adalah? Ya, betul. A. Pandai. Okay, kerana udara masuk kat sini. Jadi tekanan dia tinggi kat sini. Okay, so A adalah paling tinggi tekanan udara dia. Okay, D adalah paling rendah. Okay, so jawapan dia adalah A. Pandai. Okay, nombor 13 pula. Bagaimanakah satu enjin jet menggerakkan satu pesawat udara ke hadapan? Okay, ni adalah enjin jet. Jawapan dia sama juga macam yang kapal terbang tu.
Cikgu tunjukkan awak balik dekat nota. Enchanted. Ini engine jet rocket yang ni. Engine jet. Okay. So dia tanya sini, dia tanya tadi soalan dia bagaimanakah dia menggerakkan udara tu ke depan, okay, ke hadapan. Jadi jawapan dia tengok sini. Dia kata sini gas exhaust yang panas terbakar keluar di belakang enjin dengan momentum yang sangat besar. Okay, so momentum yang sama dan berlawanan menghasilkan daya tujar untuk menolak jet ke hadapan. So sekarang ni gas exhaust tu yang akan menggerakkan enjin tersebut, satu jet enjin tersebut untuk ke hadapan. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C. Okay, gas exhaust dikeluarkan dari belakang pesawat untuk menghasilkan satu momentum ke hadapan. Okay, so 13 jawapan dia C. Cikgu kata jawapan awak kan, soalan awak memang semuanya dalam buku. So bila awak tengok buku, baca buku, okay, awak faham yang cikgu katakan di sini tadilah. Tengok nota balik tadi cikgu tunjukkan. So jawapan dia adalah C, yang paling tepat. Yang ni tak ada sebab dia kalau dari belakang dia tak akan menghasilkan tekanan udara ke depan, dia akan terpusing kalau kita ni menghasilkan tekanan udara ni yang rendah. Okay, boleh? So jawapan dia yang tepat adalah C lah, 13C. Right, so kemudian 14 pula. Okay, so 14 Raja 8 menunjukkan satu objek yang direndam di dalam air dan menyesarkan 0.005 meter persegi air. Okay. So ketumpatan air sama dengan 1000 kg meter negatif 3, gravity 10 Newton kg per kg lah. Okay. So sekarang ni apakah daya tujah air ke atas objek? Okay. Daya tujah tu maksud dia apa, bila awak letakkan objek, apakah berapakah air yang keluar. Tu maksud dia daya tujah air. Okay. So sini dia bagi tahu awak dah menyesarkan 0.005 meter persegi ke meter square. Meter per 3 lah. Okay. Meter kuasa 3. Okay. So yang ni dia dah bagi tahu jawapan dia. Cuma awak kena tukarkan dia kepada gravity ni. Okay. So yang ni 0.05 awak hanya bahagikan pada 1000 kg per meter negatif 3 lah. Kerana untuk dapatkan 10 Newton ni. Boleh faham tak maksud cikgu? Ni air yang disesarkan sama dengan maksud dia daya tujah air. Sebab daya tujah air ni daya yang digunakan supaya air tu keluar. Tu daya tujah air. Sama juga menyesarkan ni air yang dah ditolak daripada objek yang dah dimasukkan tadi tu. So untuk dapatkan jawapan ni, awak hanya bahagikan sahaja. So cara dapat dia macam ni, 0.005. Okay, kerana 0.05 ni meter kuasa 3 kan. Okay, meter kuasa 3. Jadi untuk awak tukarkan, awak kena bahagikan 0.05 ni bahagi dengan 1000 kg meter negatif 3. Okay, bila awak tengokkan sini, okay, kalau awak potong ni pun nampak tak? Ni meter potong. Okay, awak akan dapat berapa? Awak akan bahagi salah satu gerakan lah. Gerakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dia akan jadi 5. Berapa? 3. 50.0 Newton. Okay, so jawapan dia adalah D. Boleh faham? Awak hanya bahagikan saja untuk tukarkan dia menjadi 10. Sorry. Dah dapat ni, darab dengan 10 untuk dapatkan ni, 1 Newton ni. Boleh? Faham?
Faham tak jawapan dia adalah D? Ada siapa yang tak faham? Cikgu boleh ulangkan balik. Okey, faham ah? Okey. So, jawapan dia 14 adalah D. Kemudian nombor 15. Okey, ini adalah satu aerofoil yang bergerak di udara lah. So, kawasan manakah yang mengalami tekanan udara yang paling rendah? Jawapan dia? Okey, yang lain? Jawapan dia apa? Ya, betul. W. Okey, ingat balik sini. Okey, ini adalah udara. Bayangkan udara lalu kat sini. Jadi udara dia udara yang laju. Okey, dekat Z udara yang laju. Jadi nanti bila udara tersebut sentuh objek ni, iaitu aerofoil ni, okey, dia akan ternaik dekat sini dan juga ini akan straight saja. Tapi untuk W ni tekanan dia akan jadi rendah. Sebab itulah bila tekanan dia rendah, okey, kapal terbang tu boleh stay saja kat situ. Tapi yang dekat Y ni tekanan dia mesti tinggi supaya dapat terbang kapal terbang tu untuk tolak dia ke atas. Jadi, okey, tolak di atas, ini pula rendah. Jadi sebabkan tu kapal terbang tu boleh bergerak lah. Maksudnya boleh terbang lah. Okey, boleh terbang. So jawapan dia adalah W. A. Okey, betul A. Okey, nombor 16. Okey, nampak tak atap rumah ni ditiup angin yang kuat menyebabkan atap ni terbang. Okey. So apakah penyebabnya? Atap rumah ni ditiup angin lepas tu dia terbang. Nampak tak laluan udara dia? Okey, so jawapan dia untuk 16. Ini pun critical thinking lah. Macam juga yang tadi jawapan dia. Soalan tersebut. Berkenaan dengan aerofoil juga. So jawapan 16. Tekanan udara di atas atap lebih tinggi daripada di bawah. Kalau tinggi daripada bawah, boleh tak dia terbang? Sama juga macam aerofoil ni tadi. Okey. Kalau sini dia adalah tekanan tinggi. Sorry, tekanan udara dia tinggi. Sini rendah. Okey, menunjukkan dia terbang. Jadi di sini dia kata tekanan udara di atas atap lebih tinggi. Kalau atap lebih tinggi, dia tak akan terbang. Dia akan stay kat bawah. Betul? So jawapan dia yang tepat adalah B. Tekanan udara di atas atap lebih rendah. Dia rendah kat sini dan juga tinggi dekat bawah. Sebabkan tu dia akan tolak atap tu ke atas. So sebabkan tu dia akan terbang. Kalau yang ni hal laju angin bertambah bila angin bergerak ke atas, tak ada. Kalau macam tu dia akan terus terbang straight macam tu lah. Hal laju angin bertambah bila angin bergerak ke atas. Okay. So jawapan paling tepat adalah yang ni, B. Tekanan udara di atas atap lebih rendah daripada di bawahnya. Dan sebabkan tu atap tu boleh tercabut, lalu atap tu akan terbang. Okey. Boleh ah? So jawapan dia adalah B. Dia sama juga macam ni, aerofoil ni. Sama je. Okey, dia punya konsep. Okey, so cikgu harap korang faham tadi ya. Okey, so sekarang ni kita tengok kertas nombor 2 pula. Kertas 2. Okey, so Raja 1 menunjukkan pita detik yang diperoleh daripada satu eksperimen untuk mengkaji gerakan satu troli. Pita detik yang diperoleh daripada bahagian kepada 4 jalur. Okey, dia bahagikan kepada 4 jalur. Setiap jalur mempunyai 5 titik. Okey, bayang, setiap jalur ni ada 5 titik lah.
So berdasarkan Rajah 1, nyatakan jenis gerakan bagi troli itu. Okay, apakah jenis gerakan dia? Nampak tak titik sini dekat, kemudian semakin jarak. Jadi jenis gerakan dia adalah gerakan tapi sama je kan jarak dia. Kita tengok balik nota. Dia tak ada, dia kata sini nyatakan jenis gerakan bagi troli tersebut. Yang ni. Nyah pecutan. Corak dia. Kalau corak dia nyah pecutan kan. Cuba tengok balik. Ni dah kan betul lah ni. Oh, okey. Kita bandingkan lah. Tengok sini. Yang ni kalau nyah pecutan macam ni kan. So dia akan jarak yang so dia adalah nyah pecutan sebab dia dekat lepas tu jauh, jarak dia jauh. Tapi yang ni dia tak ada jarak sangat. Nampak tak? Okay, dia tak jarak sangat macam tadi tu. Kalau pecutan tu jarak dia lagi jauh sedikit kan. Jadi ini kita panggil sebagai gerakan seragam. Boleh. Dia bukan nyah pecutan. Dia gerakan seragam. Sebab jarak dia tak beza berapa panjang pun. Okey? Boleh. So ni pun dikira sebagai gerakan seragam. Okey, jawapan nombor 1 A adalah gerakan seragam. Awak boleh nampak beza dia. Kalau tengok sini ya. Ini adalah gerakan nyah pecutan. Sebab dekat kemudian dia akan jauh, gerakan dia akan semakin jauh. Tapi tadi tengok. Beza dia tak banyak sangat. Jadi ini kita panggil sebagai gerakan seragam lagi. Boleh ya? Okay, so A adalah gerakan seragam. Kemudian dengan gunakan pembaris, ukur panjang setiap jalur itu dalam sentimeter. Okay, yang ni pun awak boleh gunakan pembaris. Awak ambil pembaris, awak ukur dekat sini lah. Tapi kalau pakai phone tak boleh nampak kan? Okay, tak apa, cikgu tolong, cikgu bantu awak. Okay, cikgu gunakan pembaris lah. Untuk nombor 1 ni, setiap jalur kan, dia minta nombor 1, 2, 3, 4. Kalau awak gunakan laptop ataupun komputer, boleh ukur, gunakan pembaris. Okay, untuk yang pertama tu, kalau awak ukur, dia adalah 0.9 ataupun 0.8. 0.8. Cikgu dapat 0.8. So yang pertama ni, okay, jarak sini titik ni adalah 0.8 ataupun 0.9. Okay. So nanti bila dekat exam pun dia akan tanya macam tu. Awak kena ukur. So nombor 1 cikgu dapat itu sini ya. Nombor 1, okey, antara jawapan awak boleh 0.8 plus minus lah 0.8. Tambah tolak 0.8 ataupun 0.9 cm. Okey. Kemudian nombor 2. Okey, nombor 2 yang ni pula jarak dia. Okay, jarak dia kalau ukur 1.2. Okey, 1.2 cm. Boleh? Okey, nombor 3 pula kalau pakai pembaris ukur dia adalah 1.4. 1.4 cm. Okay, nombor 4 pula kita ukur 1.4 ini 1.9. Okay.
boleh? Nanti awak rujuk balik. Siapa yang dah print soalan ni pun awak boleh ukur pakai pembaris. So itu yang cikgu dapatlah jawapan dia. Ya, so B jawapan dia yang ni. Dia akan suruh awak kira gunakan pembaris. So make sure kena bawa pembaris juga lah dalam dewan exam. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya C. C, berapakah masa yang diambil oleh troli untuk bergerak bagi setiap jalur jika jangka masa detik bergerak adalah 5 Hz per saat. Okay, so dia adalah gerakan seragam. Okay, so sama sahaja gerakan dia. Dan dia kata sini, dia nak awak berapa masa dia. Okay, masa yang kita gunakan untuk ni mesti kita gunakan saat. Okay, saat. Jadi, dia dah bagi tahu sini 50 Hz. Kita kena tukarkan 50 Hz ni kepada saat. Okay, dan setiap jalur ni dia kata ada 5 titik, betul tak? Jadi tak perlu nak kira semua lah. Kita kira satu jalur saja untuk menunjukkan semua ni berapa. Okay, so formula dia Hertz, kalau awak nak tukar kepada saat. Okay, kena tukarkan dululah. So 1 per 50. Ini 1 per 50 Hertz. Okay, kita nak tukarkan, maksud cikgu 50 Hz ni nak tukarkan pada saat, maksud dia 1 per 50. Boleh faham? Cikgu buat macam ni lah supaya faham. 50 Hz 1 per berapa Hz. Okay. Z sama dengan saat. Berapa saat. Okay, boleh faham tak? Ini formula dia. 1 per Hz sama dengan berapa saat. Itu formula dia. Jadi sekarang ni dia dah bagi tahu awak 50 Hz. Okay, jadi awak letakkan 1 per 50 Hz. Okay, dan darab dengan berapa titik sini? Setiap satu ni ada 5 titik. Nampak tak? Ada 5 titik kat sini. Jadi kita darab 5 sahaja. So jawapan dia berapa? Berapa masa yang diambil untuk troli ni bergerak pada setiap jalur? Satu jalur ni ada berapa? So 1 per 50 darab dengan 5, jawapan dia adalah 0.1 saat. Itu jawapan dia. Boleh? So maksud dia masa yang diambil untuk troli itu bergerak daripada satu jalur ke jalur yang lain adalah 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 saat. Okay, ni formula dia. Boleh? Faham? See? Okay, dah. Cikgu pergi soalan yang lain lah. So C sudah. Kemudian soalan D pula. Dengan menggunakan data yang diperoleh D1B dan juga 1C, lukis satu graf bar bagi panjang pita detik melawan masa. Okay. So tadi kita kena ukur berapa panjang dia kan tadi. So jalur dia sini kata sini gunakan macam nak lukis graf ni. So lukis graf macam ni saja. Ini. So dia kata tadi lukis tu graf bar bagi panjang pita detik melawan masa. So pita detik kat mana? Dia manipulasi ke bergerak balas? Pita detik.
Meter detik kat mana? Panjang meter detik adalah melawan masa. So masa hasil dia. So masa adalah bergerak palas. Sini adalah masa. Sorry, masa adalah manipulasi lah kalau macam tu. Nah, masa sini, okay, masa lawan dengan panjang detik. Panjang meter detik. Okay. So tadi dah kira kat sini kan masa dia. Jadi awak bagi je lah. Sini 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Awak lukis macam ni. Ini 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 masa dia. Okay. Atau, kemudian yang ni pula adalah apa tadi? Panjang detik. So panjang detik nombor 1 dekat mana? 2, 3, 4. So dia semakin menaik. Awak lukis graf bar dia. So satu yang kat sini. Kemudian yang nombor 2. Kemudian nombor 3. Okay, kemudian nombor 4. Okay, so case graf bar macam ni. Panjang detik bahagi dengan masa. Boleh? Okay, boleh faham tak? Orang senyap je, cikgu tak boleh nak nampak korang. Kemudian ini kosong, so ni letak 1, panjang detik 1. Lepas tu ni pun 2. Okay, yang ni 3. Yang tu 4. Tak macam tu je. Okay, kemudian yang ni pula masa kan. So masa jadi sini, masa dia semua sama. Jadi awak letak jalur dia saja. Jalur 1. Kan, sebab masa dia semua sama. 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Jadi kalau masa, ini bukan tepat. Cikgu padam yang ni. Ini bukan masa. Awak ubah kepada jalur. Sebab ni jalur yang pertama, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat. Boleh faham tak maksud cikgu? Kenapa cikgu tak letakkan masa? Sebab masa, jalur. Sebab masa dia semua sama, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Jadi kita letakkan jalur sajalah. Jalur yang pertama, jalur yang kedua, macam tu. Jalur 1, lepas tu 2, kemudian 3, kemudian 4. Macam tu. Okay, sorry, tadi bukan masa, dia jalur. Memang dia kata sini masa, dia suruh letakkan sini kan, meter detik melawan masa. Tapi sekarang ni masa dia semua sama, 0.1, 0.1. Jadi kita tak letakkan masa, awak letakkan jalur saja. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Okey? Boleh ya? So ni jawapan untuk D. Boleh nampak kan? Panjang jalur ni panjang detik. Okey, yang ni letakkan sentimeter. Letakkan unit cm. Okey, dah?
Okey, sudah. Okay, sudah. So, cikgu pergi soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Menunjukkan eksperimen menjalankan mengkaji prinsip Bernoulli. Okey, ingat tadi prinsip Bernoulli, air tekanan akan menunjukkan air itu akan naik. Bernoulli lah. So, pada rajah kedua, raja 2 ni, rajah 2, lukis kedudukan paras air dalam cube Q. Okey, lukis paras air dalam cube Q. So, sekarang ni udara akan masuk kat sini. So, tekanan udara sini adalah tinggi berbanding dekat sini. Jadi untuk paras air, untuk Q ni, adakah dia naik ataupun menurun? Jawapan awak? Paras dia naik ataupun menurun? Faham tak soalan ni? Okey, macam ni ya. Untuk kedudukan udara kat sini yang masuk mestilah tekanan dia akan tinggi. Okey, pergerakan udara dekat sini banyak. Udara masuk dengan banyak. So pergerakan dia banyak, tekanan udara dia akan jadi rendah. Awak bayangkan macam ni, dah masuk udara banyak. Okey, jadi tekanan dia untuk air tu naik susah sebab udara dah banyak kat sini. Jadi sebabkan tu tekanan udara dia akan menurun. Paras air dia akan menurun. Okey. Tapi dekat sini pula, okey, tekanan dia rendah sebab udara lalu kat sini kan. Okey. Jadi bila tekanan udara sini rendah, paras air dia akan menaik. Okey, sebab tekanan pergerakan udara dia rendah. Okey, so tekanan dia pun rendah. Tekanan dia akan tinggi. Tekanan dia akan jadi tinggi. Sebab tu air dia akan naik. Tapi sekarang ni, nampak tak tube yang ni dengan yang ni adalah dia kecil kat sini. Tapi yang ni besar. Jadi, berbanding dekat sini dengan sini, sini tekanan udara dia tinggi lagi daripada P. Pergerakan udara dia lagi tinggi. Okay, dia masuk sebab tirus. Sebab tu Q ni, paras air dia adalah paling tinggi. Boleh? Okay? Boleh faham tak? So Q ni paras air dia awak lukis paling tinggi antara P dengan R. So lukis dia tinggi kat sini lah. Awak lukiskan paras dia kat sini. Macam tu. Okay. Paras air dia lagi tinggi daripada P dengan R. Sebab sini dia punya pergerakan udara paling tinggi. So tekanan dia adalah rendah. Okay, sebab tu air tu akan naik. Boleh?